Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua? Sebelum tu saya nak check, you all boleh dengar suara saya dengan jelas, video semua clear tak? Cuba komen sikit. Alright. Test. Saya kena pin. Okey. Saya tak nampak komen. Okey, boleh. Syahri Malik. Kita ada lebih kurang dalam berapa orang? 25 orang. So yang dekat dalam grup WhatsApp tu nanti inform dia orang lah, kita dah boleh mula. Okey, clear. Saiful Nizam clear. Muhammad Zaim clear. Agus Salim clear. Muzaidi clear. Thank you. Okey, so sebelum kita bermula lah, kita minta kita baca Al-Fatihah dulu lah supaya kita punya program ni berjalan lancar insya-Allah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Okay, alright. So hari ni saya nak soal jawab tentang hub kereta sewa Greenmatic, apa benda ni kan. Mungkin ada yang tak faham lagi macam mana, so you all boleh tanya, but before that saya nak present sikit supaya you boleh nampak gambaran sikit, dan nanti kalau you ada soalan boleh tanya. Boleh? Saya ada sediakan saya punya slide. Okay, so saya nak buka saya punya slide. File. Ya, dia tengah loading. Oh, ya. Oh, kena approve. Preparing slide. Lamanya nak loading. Sekejap. Saya share daripada ni lah, direct. Basic. So, main dekat. Safari. This meeting is being recorded. Okay. Lama banyak betul lah dia punya ni. Alright, sorry. Tadi saya cuba buka daripada PowerPoint saya, dia jadi slow sikit. So sekarang ni saya buka daripada saya punya Google Chrome. Alright, tu topik pada malam ni adalah hub kereta sewa Greenmatic, dan ini adalah sesi soal jawab. And then saya sengaja, kenapa terkeluar? Sekejap. Alright, boleh nampak tak? Boleh nampak tak saya punya slide? Boleh, alright. So jangan ganggu saya punya slide . Okay, so saya sengaja letak gambar ni kan. So ini adalah macam gambaran
macam mana hub kereta sewa. So saya punya target lah, satu hari nanti kita akan ada macam hub-hub di setiap negeri di seluruh Malaysia. Sebenarnya dulu kita pernah ada. Sebelum COVID-19, Greenmatic ni kita ada lebih kurang dalam 100 lisensi lah kan. So setiap negeri tu kita ada lah. And then kalau kita dapat booking kereta sewa je, so lisensi ni yang akan sambut lah. Itu pun kira tidak fully utilize lah. Memang macam kereta pun tak cukup, kita pun terpaksa ambil kereta daripada outsource kan. So you all pun yang join ni pun saya expect kita boleh bekerjasama dan masing-masing boleh buka hub dekat location masing-masing. Modal ada kereta ke tak ada kereta tak ada masalah. Sebab apa, saya alhamdulillah lah saya ada pengalaman macam banyaklah lisensi saya dulu kan, yang dulu kebanyakan yang join ni memang orang susah, nak beli kereta pun tak boleh, tapi dia orang nak start. So dia orang join, saya ajar dia orang daripada zero, tak ada kereta apa semua, and then dia orang buat marketing, and then dia orang start dapat kereta lah. Tapi kena rajin lah, benda ni bukannya you masuk, you goyang kaki and then you boleh buat apa 5,000, 10,000, 16,000 tak. So memang semua kena usaha lah. Tak ada istilah masuk and then tengok-tengok tak buat apa-apa and then memang tak dapat apa-apa lah kan. Alright. So saya cerita sikit siapa saya ni. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. So saya lahir pada pada 17 Jun 1979. So tahun ni saya dah berumur 43. Alright. So saya orang Kedah, Tikan Batu Kedah. And then pendidikan tertinggi saya pernah buat master lah dekat Universiti Malaysia Sabah. Alright. And then pengalaman kerja, so saya pernah jadi runner lah kereta sewa dekat Langkawi. Ini lepas habis belajar, habis buat degree, tak ada kerja, saya pergi ke Langkawi lah kerja dengan abang saya. Runner je lah, tukang cuci kereta, hantar kereta, jadi teksi sapu, itu semua saya punya kerja lah. Alright, lepas tu tahun 2003 saya sambung belajar buat master, and then habis master tu saya dapat kerja sebagai tutor lah dekat UPMKB, Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. So saya start bekerja sebagai tutor. And then masa saya bekerja tu saya tak ada planning pun nak buat bisnes apa semua. Yalah dah kerja makan gaji kan. Tapi bila saya start kerja tu saya tersilap langkah lah. Saya beli motor, beli kereta, lepas tu ada hutang kat kredit. Lala saya punya gaji tu duit kira macam tak cukup lah. Duit gaji tu habis bayar hutang je kan. And then dipendekkan cerita, saya fikir-fikir macam mana saya nak settlekan masalah kewangan saya itulah. Sebab apa, saya duit gaji tu memang dapat je. Memang bayar motor, bayar kereta, kad kredit, memang lalas tinggal RM100. Memang tak ada duit nak belanja kan. And then saya pula memang ada pengalaman, pernah bekerja dengan abang saya buat kereta sewa. So tahulah sikit. And then dekat tempat saya mengajar tu memang ada student yang perlukan servis kereta sewa. Lepas tu saya macam dekat universiti tu dia ada pensyarah kontrak. Pensyarah kontrak ni dia memang mencari orang mencari servis kereta sewa. Tapi dia orang ni nak sewa murah-murah je lah. RM400-500 sebulan kan. Kereta buruk tak apa, janji dia orang nak pergi kerja je. Biasanya pensyarah kontrak ni orang yang dia dulu pensyarah ataupun dia kerja government, lepas tu dia dah retire, and then universiti panggil dia orang ni untuk mengajar. So dia orang kontrak lah 2 tahun, 3 tahun macam tu kan. And then dia orang ni memang malas nak beli kereta, memang nak sewa kereta, cuma nak kereta murah je. So saya nampak dekat situ peluang student dengan pensyarah kan. And then saya pun beli kereta, saya sewakan lah, itulah permulaan. And then saya buat bisnes kereta sewa sambilan tu daripada tahun 2006 sampai tahun 2011 lah. 2011 saya berhenti kerja. And then saya buka company Greenmatic, GME TTSB tu adalah Greenmatic Enterprise Travel and Tours Sedang Berhad kan. Daripada tahun 2011 sampailah sekarang saya masih lagi pengarah kan. So ada turun naik. Kalau nak ikutkan saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampai sekarang ni dah 14 tahun, 15 tahun macam tu lah kan. Alright. So far okay ke? So far okay ke saya punya penerangan ni? Cuba komen sikit. Okay. Okay, thank you. Okay, sejarah Greenmatic. Sejarah Greenmatic tahun 2006 mula bisnes kereta sewa lah di Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu dengan 2 buah kereta. Saya start
bisnes kereta sewa dengan 2 biji kereta je. And then tahun 2007 saya menyewa rumah di luar universiti. Itu pun sebab apa, dapat surat warning lah daripada universiti. Macam you ni kerja kat universiti, mana boleh berniaga dalam universiti kan. So saya nak buat kereta sewa boleh, tapi tak boleh buat dalam universiti. So saya kena keluar lah. 2007 saya sewa rumah kat luar. Dan 2008 saya mula sewa kereta dekat orang awam dan saya start dapat syarikat. Kan? So nampak tak? 2 tahun. Saya start 2 tahun. Mula-mula tu saya fokus kepada student dengan kaki tangan dekat universiti. Lepas tu yang saya punya customer ni dia start recommend, saya start dapat orang awam. Lepas tu saya start dapat syarikat corporate lah. Okay. So 2009 saya dah ada lebih kurang 20 biji kereta. Kereta tu campur-campur lah. Kereta yang saya beli, kereta yang isteri saya beli, kereta yang family saya beli, pajak lah kan. So 2009 saya dah ada 20 biji kereta. 3 tahun jugalah untuk saya grow. Sebab apa, saya start tu memang dengan modal tak ada, dengan tak ada orang ajar apa semua. So ambil masa lah. Tapi kalau you kalau macam ada ilmu apa semua tu, setahun tu boleh lah kan. Okay, so 2010 memang customer makin ramai, and then saya dah ada 70 biji kereta. 70 biji kereta, and then daripada 70 tu, 30 tu saya punya sendiri. Saya beli atas nama saya, nama isteri saya, nama company. Lepas tu 40 lagi tu pajak. Pajak tu sama ada saya punya staff beli kereta letak dekat company, ataupun family beli kereta letak dekat company saya, ataupun kawan-kawan saya yang beli kereta letak kat saya. Satu orang kadang-kadang beli 2, ada yang beli 4 kan, letak dekat company saya. So saya ambil kereta tu, saya sewakan, saya bayar installment, saya bayar sikit lah profit kan. Dululah saya bayar satu biji kereta RM200 je. Kalau seorang beli 2 biji kereta, dia dapat RM400. Tak banyak, tapi at least lah macam dia orang nak bayar duit anak pergi nursery ke, anak pergi belajar universiti pun dia orang tak payah nak keluar duit sini. Saya yang tanggung. And then kontrak tu saya buat sampai 5 tahun pajak. Beli kereta baru, saya bayarlah sampai 5 tahun. So dia orang tu kalau ada anak, anak dia tu sampai habis belajar lah kan. Alright. And then 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya daftar Sembilan Berhad dan saya mula buka cawangan lah. Tapi saya buka cawangan tu saya guna konsep licensing. Dia macam franchise lah. Sebab apa, saya nak buka cawangan saya tak ada modal kan. And then dalam masa sama ada banyak orang minta saya ajar lah apa semua kan. Dan cakap daripada saya ajar macam tu saja, why not dia jadi saya punya cawangan. So dia kena bayar lah sikit kan. So dia orang ni tak payah nak pening kepala lah. Dia orang start fokus cari customer je, and then beli kereta. Tak payah nak fikir sistem semua tu dah ada lah. Alright. Lepas tu tahun 2012 alhamdulillah saya capai 1 juta pertama. Saya nak jadi jutawan tu 6 tahun. And then saya perasan lah macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak capai 1 juta ni. So kita kena bantu ramai orang lah. So dulu kalau saya buat seorang-seorang susah. And then bila saya start buka cawangan, saya start buat program licensing, saya bantu sediakan peluang perniagaan, saya bantu orang tu dia sediakan peluang kerja kan. So bila kita bantu ramai orang, so duit tu makin banyak lah kan. Alright, and then 2013, and then saya terkejut. Tiba-tiba lah ada banyak company daripada luar negara, dalam negara kan, dia contact saya. Dia kata, kita orang ni ada banyak customer. Boleh tak you handle kita punya customer ni? Sebab apa, kita ada banyak customer nak datang Malaysia, tapi dia orang susah nak cari supplier kereta sewa. Memang ada banyak company car rental, tapi company car rental ni, dia orang ni dia tidak cover the whole Malaysia. Ada ni dekat sini kan, tak ada dekat sini kan. So even company yang besar-besar pun dia tidak besar dia punya network. Macam company saya ni, walaupun kita orang ni baru, and then kita tak adalah besar mana, tapi saya ada banyak lisensi satu Malaysia. So dapat je booking, kita distribute. Kalau lisensi saya ni tak cukup kereta, dia orang ni boleh ambil kereta luar lagi. So that's why saya banyak dapat job daripada travel agent overseas pun banyak gila masa tu kan. And then booking tu non-stop lah. And then sampai saya punya company pun
kalau macam customer AirAsia, dia booking tiket flight, lepas tu bila dia akan ada satu macam link, dia orang, kalau dia orang nak sewa kereta, dia orang booking tu, company saya adalah salah satu supplier untuk AirAsia. Masa sebelum COVID lah kan, memang banyak gila booking kan. Alright. And then 2014 jualan kita cecah sampai 4 juta setahun lah. Kan? Saya tak terfikir pun. Daripada tahun 2006 saya buat kereta sewa, saya nak RM300 je sebulan. And then bila bisnes tu berkembang, alhamdulillah 2014 jualan lah lebih kurang dalam 4 juta kan. Alright. And then 2015 saya masa tu saya buat bisnes kereta sewa, saya tak ada lesen pun. buat cowboy kan. And then bila bisnes tu berkembang, saya pun cubalah apply lesen kan. And then 2015 dapatlah lesen pelancongan kan. And then bila dapat lesen pelancongan ni, saya ingat, wih, seronok lah kan. Tapi dia ada banyak cabaran lah, banyak ujian. So 2016 cabaran GST. GST ni dia start tahun 2015. And then bila GST diperkenalkan, ialah macam kalau dulu sebelum GST memang alhamdulillah memang buat duit. Tapi bila GST kan, kita kena bayar GST tu customer yang bayar kan, tapi kerja banyak lah. Kita kena buat tax invoice, duit kena masuk, kena bayar apa semua, jadi kerja banyak. And then kita punya profit margin tu jadi kecil. And then saya punya lisensi yang dulu beratus-ratus ni, bila ada GST dia macam dia jadi banyak kerja. Kan, kalau dulu customer bayar kat dia orang, and then saya ambil royalty dalam 2.5% je, senang cerita. Kalau dia sewa kereta RM100, lepas tu tiap-tiap bulan dia kira je berapa banyak dia punya sale, dia bayar kat saya 2.5%. So mudah cerita. Tapi bila GST je, duit tu kena masuk dekat company dulu, kita kena buat tax invoice, lepas tu dia orang kena submit claim, lepas tu kita kena tolak lah segala mak nenek GST dengan royalty apa semua. So kalau dulu 1 hari dia boleh dapat duit, sekarang ni mungkin dah 7 hari pergi 10 hari. Sebab apa? Banyak sangat kerja. Kan? And then bila GST tu, so saya punya lisensi ni seorang keluar. Sebab dia orang, dah lah kena banyak kerja, duit lambat, profit pun makin kurang. Lepas tu macam customer pun start lari pergi dekat dia orang punya competitors yang kecil-kecil kan. So itu antara cabaran lah kan. And then 2017 saya pun macam mana saya nak make sure company saya ni sustain kan. So 2017 saya start belajar, masuk belajar dengan Dr. Aizan Osman, Datuk Wira Dr. Aizan Osman. So masa saya jumpa dia tu, saya cakap, dia tanyalah apa masalah kau. Saya cakap, sekarang ni kereta sewa terlalu banyak persaingan. So saya punya mentor cakap, dia memanglah mana-mana bisnes pun ada banyak persaingan. Masalahnya adalah orang tak nampak engkau. Saya cakap, tak nampak aku. Apa yang silap aku? So bila saya belajar, rupa-rupanya kesilapan saya adalah masa saya buat bisnes kereta sewa tu, memang kita bagi servis bagus. Tapi saya tak pernah ambil testimonial customer. So bila saya tak pernah ambil testimonial customer, and then macam customer ni, bila datang nak sewa kereta, dia nak murah-murah. Macam saya dulu, saya punya game adalah perang harga. Kalau ada orang buat RM100, saya buat RM90. Lepas tu saya punya competitors buat RM90, dia perang lah, kita turun-turun harga. Saya cakap, sampai bila kita nak perang harga? So saya belajar kat sini, rupa-rupanya saya tidak pernah kuatkan branding. Kuatkan branding. Macam mana nak kuatkan branding adalah feedback customer lah. So daripada tahun 2017 tu saya minta lah saya punya team, lisensi apa semua. Okey, sekarang ni kita kumpul testimonial. And then testimonial tu sama ada gambar ataupun video kan. Kita kumpul and then kita gunakan video-video tu untuk marketing. So bila kita buat benda tu, and then macam kita nak dapatkan testimonial customer ni, of course kita kena bagi servis the best dekat customer. Sebab apa, kalau customer tu dapat servis teruk, memang dia takkan bagi feedback lah kan. Kadang-kadang dia marah kita balik. So nak dapatkan testimonial tu, kita kena make sure servis bagus. So bila customer ni dapat servis bagus, dia bagi video testimonial. Video testimonial tu kita gunakan untuk marketing, and then dia orang ni pula balik, dia orang akan start recommend dekat dia orang punya family, kawan-kawan. Ada yang recommend dekat dalam Facebook group lah, dalam WhatsApp group. So dekat situ
macam kita start dapat booking daripada customer ni kan. And then bila booking tu banyak, so dulu saya main perang harga apa semua. So bila booking tu banyak, takkanlah kita nak pergi buang harga lagi kan. So kita start naik harga kan. And then macam customer ni dia tak kisah pun harga mahal. Sebab apa? Dia orang sewa kereta sebab ada orang recommend. Tak kisah mahal pun, janji aku nak sewa kereta servis bagus. Kan? Dia boleh sewa kereta dekat company lain yang harga murah, tapi betul ke dia orang ni servis macam mana kan? Lepas tu tengok review pun semua. Ni ada customer marah-marah apa semua, dia tak nak. Sebab apa? Customer ni dia sewa kereta dengan kita sebab emosi kan. So kalau macam yelah dia dah travel bawa family apa semua, tiba-tiba dapat kereta teruk, tak syok lah kan. So better lah dia bayar mahal sikit, at least dia dapat servis bagus. So macam mana kita nak tunjukkan kita ni the best company adalah from the testimonial. You all ni so far okay lagi ke? Saya cerita ni pengalaman lah kan. Okay. Alright. So tahun 2018 macam bila order tu banyak, saya ada masalah pula. Masalah kereta tak cukup. Macam saya punya lisensi ni, kita orang ada lebih kurang dalam 100 orang. Total kereta yang kita ada lebih kurang dalam 300 biji je. Sebab apa lisensi saya ni bukannya semua orang kaya, semua yang orang biasa-biasa kan. So ada yang ada kereta, ada yang tak ada kereta, ada yang ambil pajak apa semua. So kita ada lebih kurang dalam 100 orang. Total kereta dalam 300 setengah aja. Booking banyak, kereta tak cukup. Saya pun nak beli kereta dah tak boleh dah kan. So apa yang kita buat adalah kita buat macam platform kereta sewa Go Greenmatic, and then kita panggil lah siapa-siapa yang buat kereta sewa untuk jadi supplier kita lah kan. So tahun 2019 kita tarik tu maknanya dulu dia orang ni adalah pesaing. So saya tarik dia orang, okay jom kita join, you jadi supplier, tak payah jadi lisensi apa semua. So 2019 saya dapat tarik lebih kurang 7,000 supplier kereta sewa. Yang ni sama ada company ataupun orang persorangan, saya tarik masuk dalam Facebook group, and then dia orang register lah kan. So masa tu memang seronok lah. Booking masuk je kita boleh sambut. Sebab apa? Pada saya lah masa tu company Greenmatic ni kita ada banyak supplier. Kita ada banyak resources kan. Booking masuk macam mana pun kita boleh sambut lah insya-Allah lah kan. Okay, so tahun 2020 and then COVID kan, COVID datang, and then memang booking terus zero, langsung tak ada booking. Yang customer daripada overseas tak boleh masuk, and yang dah bayar pun dia orang terpaksa cancel apa semua kan. So bila dah tak ada income, tak ada booking apa semua kan, memang affected lah kan. And then saya punya staff lah seorang berhenti, and then kita dah tak ada income, and then saya pun terpaksa buat bisnes lain, jual produk, jual kepek, jual rendang lah, jual macam-macam lah kan untuk survive kan. Yelah lockdown PKP memang kita tak terfikir pun. Alright. And then benda tu berterusan lah lebih kurang dalam 2 tahun. Kita sekejap PKP, lockdown lah, tak boleh jalan, tak boleh rentas, memang langsung tak ada income. And then saya pun fokus kepada jadi ejen produk orang lah kan. Tapi alhamdulillah lah, saya jual produk orang pun tahun pertama sale pun dalam 3 juta lebih, and then tahun ni pun dah 10 juta lebih. And then macam saya jual produk orang ni pun saya punya sale tu sebenarnya lebih tinggi berbanding bisnes kereta sewa lah. And then dia punya profit margin tu lebih besar lah banding kereta sewa. And then tahun 2022 bila satu dunia dah melalui fasa endemik kan, booking start masuk banyak booking kan. And then saya pun macam kereta sewa ni sebenarnya saya dah hand over dekat saya punya anak murid lah kan. Dia yang handle kan. Lepas tu saya tengok booking banyak apa semua. And then saya punya anak murid ni cakap, kesian dekat customer lah. Kita tak boleh nak entertain dia orang. Sebab apa? Memang susah nak dapat kereta. Dia orang booking, call apa semua, tapi nak cari supplier tu memang agak susah. Memang tak boleh nak close. Sikit-sikit lah. Sebulan boleh close sikit-sikit kan. Sebab apa? Kereta yang ada ni pun selalu fully book. Kan? Lepas tu yang saya punya lisensi yang lama-lama tu banyak yang dah tukar bisnes, ada yang dah tak buat bisnes lah apa semua kan. So agak struggle lah. Booking banyak tapi tak ada kereta. And then dalam masa sama juga saya terima banyak WhatsApp apa semua minta ajar macam mana nak buat kereta sewa kan. Mungkin ramai orang yang
diberhentikan kerja, dia orang tak ada kerja apa semua, dia orang ada kereta, dia orang nak belajar buat bisnes kereta sewa kan. So, and then masa tu pun saya pun malas nak fokus lah kereta sewa kan. Siapa-siapa yang nak buat kereta sewa, saya suruh dia register under Trevor je. Under Trevor kan. So tapi Trevor ni dia bukannya semua tempat dia ada. Dia dekat bandar-bandar macam KL, Kelang apa semua tu dia kuat lah. Johor apa semua kan. Penang. Tapi kalau kawasan-kawasan macam Kelantan apa semua, Terengganu dia tak kuat. So tak membantu juga. Kalau orang dekat bandar-bandar boleh kan. Tapi kalau yang duduk dekat kawasan yang jauh-jauh sikit apa semua tu, macam platform-platform ni dia tidak strong lah kan. Alright, and then saya pun sampai ada orang dia call saya apa semua kan. Minta nak ajak minum kopi lah, minum teh tarik lah, nak sembang pasal kereta sewa. Saya cakap, buat apa aku nak mengajar orang kan. Baik saya fokus bisnes jual produk kan, sebab apa lagi best kan, lagi untung. Tapi satu fikir tentang customer, and then fikir mungkin ramai orang nak belajar. And then kalau macam saya pun, saya nak ajar pun bukannya saya ajar kosong lah. At least you pun dapat income, saya pun dapat income kan. Kalau ajar kosong saja buat apa kan. Alright, so that's why saya buat program hub kereta sewa ni lah. Hub kereta sewa Greenmatic. Alright. So hub kereta sewa Greenmatic ni apa? Dia bukannya semata-mata you join bayar buat duit. So ini yang saya nak you capai lah kan. Alright. So bila you join project ni, ini apa yang saya punya planning dekat you lah. So sampai satu tahap yang pertama you akan ada syarikat senam berhad you sendiri. Kan? You masuk under saya, you belajar apa semua kan. Tapi mungkin dalam masa 3 tahun sampai satu tahap you dah ada syarikat senam berhad sendiri. Ini saya punya impian lah kan. You masuk ni bukannya kosong. Alright, lepas tu sampai satu tahap lah you boleh apply lesen kereta sewa sendiri. Macam banyak orang dia join company saya, dia ingat bila dia join company saya bagi lesen, tak. Sebab apa? Kereta personal ni dia tak ada istilah kereta personal boleh buat kereta sewa. Memang kereta personal ni kereta personal lah kan. So kalau you nak buat yang betul-betul, you kena ada syarikat senam berhad, you kena pergi apply lesen dekat Kementerian Pelancongan, lepas tu you kena pergi dekat JPJ apa semua kan. So baru ya boleh you dapat lesen. Tapi benda ni you janganlah pergi besok terus daftar apa semua, sebab apa? Kos dia sangat tinggi. So dia punya rules dia adalah kalau you boleh manage 20 biji kereta, barulah you start fikir nak daftar senam berhad, and then you nak apply lesen. Sebab apa? Dia punya kos tu agak tinggi lah kan. Kalau you punya cash flow tak kuat, memang sakit lah kan. Alright, so you start je dengan apa yang ada, and then slowly kalau ada kemampuan barulah you pergi ke next level lah. Alright, and then saya nak lah yang join ni sampai satu tahap you boleh manage sampai 40 biji kereta kan. Macam saya pernah manage sampai 70 biji kereta, tapi saya letak 40 biji tu pada saya lah. 40 biji tu yang menguntungkan lah. Kalau you dah terlebih banyak apa semua tu, itu dah melampau-lampau kan. Memang pening kepala. Saya handle 70 biji kereta sampai saya punya staff dia tak ingat kereta customer dah return 2 minggu, lupa nak ambil. Terlalu banyak kereta. Lepas tu dia dah bengong sangat lah. Dia pergi stesen minyak, kereta tu isi petrol, dia letak diesel. Dah kepala otak dia tu dah tak boleh nak handle lah. Kalau 40 biji ni memang seronok lah. Memang buat duit kan. Tapi bila dah masuk 70 biji tu, kereta hilang lah, kereta rosak lah, kereta customer return lupa nak ambil lah kan. So dia jadi pening kepala lah. Alright, and then saya nak lah minimum you punya keuntungan tu dalam 15%. Tapi sebenarnya kereta sewa ni kalau you buat senyap-senyap, you buat seorang-seorang apa semua kan, dia punya profit tu boleh pergi 30%, 40%. Tapi kalau you start pergi buat lesen syarikat senam berhad kan, dia punya cost tu tinggi lah. Kadang-kadang memang nipis lah you punya, sebab pun nak kena bayar banyak benda kan. So pengalaman saya masa saya buat kereta sewa yang tak ada lesen tu yang memang untung gila kan. Tak payah nak pening kepala account apa semua kan. So, tapi kita kalau boleh kita follow lah rules kan. Cuma nak sampai ke level tu, make sure you punya foundation tu kuat lah kan. Alright, and then you all sampai satu tahap you boleh sediakan 2 ke 3 peluang kerja. Peluang kerja ni maksudnya macam saya dulu lah, saya buat dekat rumah je, and then saya boleh ambil adik saya kan, dia tak ada kerja apa semua, panggil dia kerja dengan saya, and then yang kerja tu family je pun.
So you mungkin ada adik-beradik family yang susah dapat kerja apa semua kan. Daripada dia orang tak ada buat apa-apa, why not you ambil dia untuk bekerja dengan you. Bayarlah gaji RM1,500 kan, RM2,000 apa semua kan. And then kalau dia orang nak tambah pendapatan, dia orang beli kereta and then dia sewakan lah. Lepas tu kalau dia orang dapat duit, tambah pendapatan dia orang. So itu yang saya nak lah kan. And then daripada bisnes kereta sewa ni, macam saya alhamdulillah saya dah beli rumah dalam 3 biji. Alhamdulillah saya beli rumah 3 biji. Lepas tu shop lot pun beli 2 biji apa semua kan. So total property yang saya beli pun dah lebih daripada 1 juta kan. So bisnes kereta sewa ni kalau you buat betul-betul, dia punya cash flow memang laju. And then kalau you manage betul-betul, you boleh beli rumah. Dekat sini mungkin ada yang belum beli rumah. Ada tak yang nak beli rumah? Atau ada yang belum ada rumah? Cuba komen sikit. Ada kat sini yang belum ada rumah? Saya dulu, masa saya pergi ke Bintulu Sarawak, saya pergi selai sepinggang. Memang langsung tak ada apa-apa. And then bila saya buat bisnes kereta sewa, bisnes tu bergeru-geru kan. 2008 saya beli rumah sebiji. 2010 saya beli rumah lagi sebiji. 2012 saya beli rumah lagi sebiji. Lepas tu saya datang sini, saya beli lagi property apa semua kan. So, banyak lah kan. Alright. So, bisnes ni kalau you buat betul-betul, dia punya cash flow tu memang cantik and then you boleh apply loan lah kan. And then satu lagi lah saya pesan lah. So siapa yang join ni, saya nak kalau boleh lah you simpan emas lah. Macam saya dulu duit banyak, beli tu beli ni lah. Tapi kalau saya boleh patah balik kan, kalau boleh lah saya beli emas. Kalau sekarang ni mungkin saya ada berapa kilo emas kan. Sebab apa? Duit sekarang ni nilai makin susut. So you janganlah buat kesilapan macam saya. Buat kereta sewa, dapat duit, simpan sikit, beli mah. Macam saya punya anak murid, dia dekat Kelantan tau. Dia buat kereta sewa, masa mula-mula tu memang kereta dia 2-3 biji je. Lepas tu dia punya perangai ni, dia buat kereta sewa, dia dapat duit, dia beli mah. Dia beli dinar mah. Dia kumpul kan. Sampai satu tahap tiba-tiba dia kata dia nak pergi umrah. And then dia pergi umrah tu, dia pajak mah dia tu. Tapi lalas dia kata duit kereta sewa tu cukup, dia tak perlu nak pajak. Tak perlu nak pajak emas. Sebab emas dia memang banyak. Lepas tu baru ni saya jumpa dia. Dia kata dia dah beli kereta banyak atas nama dia dah beli, dah full, loan dah full dah ni. Lepas tu isteri pun beli kereta, dah tak boleh nak beli kereta lagi. Tapi dia ada emas. So dia kata dia pergi pajak, ambil cash, beli kereta. And then dia setiap 3 bulan dia akan beli kereta cash. Kereta Myvi kan. Betul. Macam tu. So, kalaulah you ada sekilo emas kan, kalaulah sampai satu tahap you nak beli kereta dah tak boleh apa semua. So, you pergi pajak, yang ambil duit, beli kereta. 3 bulan beli cash kan. And then, bila kereta dia tu bertambah. So, dia punya cash flow makin banyak. And then, kereta dia kebanyakan dia tak ada hutang. So, saya nak you macam tu. You faham tak ni saya cerita ni? Ke terlalu advance? Faham. Okay. Faham. Alright. Lepas tu konsisten. Saya nak kalau boleh berzakat kan. Kalau orang Islam zakat and then bersedekah. And then macam yang saya suka lah. Macam kalau kita ni bersatu, bekerjasama apa semua kan. So kalau mungkin dekat tempat you ada orang susah kan. So kita punya team ni boleh bantulah sedekah ke apa semua kan. And then kadang-kadang ada orang ni dia macam saya banyak lah dulu, macam orang ni dia dulu diberhentikan kerja, lepas tu dia ada kereta and then dah tak ada kerja, nak bayar kereta tak boleh. So mungkin satu masa nanti bila you sampai satu tahap you boleh jumpa orang ni, tengok apa benda yang you boleh bantu, mungkin boleh ambil kereta dia sewakan. At least dia tak payah nak pening kepala nak bayar hutang apa semua. So banyak kita buat macam tu lah. Kita community kan. Bukannya untung apa pun, kita tengok lah. Macam ada banyak orang mesej saya, Tuan Wahid boleh tak tolong saya dah beberapa hari tak makan. Kenapa kau tak makan? Saya dah tak ada kerja apa semua, saya pun ada kereta nak kena bayar apa semua. So saya minta lah tim saya, you all lah kalau you join kita, pergi tengok apa yang kita boleh bantu kan. Sedekah ke ataupun kalau dia ada kereta apa semua, kita ambil kereta dia, kita sewakan. At least dia dapat duit sikit kan. Ataupun kita ajar dia macam mana nak buat kereta kalau dia nak lah kan. So benda ni lah yang kita buat. Okay. Alright. Lepas tu kenapa you perlu sertai projek GM Hub ni? Okay, so yang pertama lah GM ni dah berpengalaman sejak 2006. So kita tahulah selok-belok
kereta nak elak orang curi lah apa semua, kita tahulah kan. Tapi risiko tu tetap ada. Cuma kalau you ada ilmu, risiko tu boleh dikurangkan kan. And then macam Greenmatic pun kita dah ada lebih kurang dalam 30,000 pelanggan setia lah kan. So bila you masuk tu, kalau orang nampak you adalah Greenmatic, dia mudah nak sewa dengan you. Sebab apa? Dia orang dah biasa. Kan. Alright. And then macam kita pun sebelum COVID tu sebenarnya daripada tahun 2008 yang saya cakap tu kita banner platform tu, sistem tu dah siap dah. Tapi bila COVID tu dia memang ni, tapi boleh pakailah sistem tu kan. So macam you tak payah nak pening kepala nak pergi buat website apa semua, benda dah ada lah. You akan, bila you daftar je, you akan ada link. Kalau ada orang booking melalui link itu, booking tu akan pergi dekat you. And then kalau you ada kereta, you supply lah. Kalau you tak ada kereta, you forward je dekat orang lain. So you tak payah nak pening kepala nak pergi buat website. Sebab apa website tu saya ingat saya spend lebih pada 100,000 lah kos nak buat dia kan. Alright. Lepas tu macam documentation, borang sewa, resit tu semua tu ada lah. dah complete lah kan. And then kita yang Sitos ni, kalau you join, kalau ramai apa semua, then kita akan subscribe lah. Sebab apa dulu kita subscribe sebulan kita kena bayar 500. 500. Sitos ni dia kita tak pakai sangat lah, tak pakai sangat. Cuma bila ada isu customer tak nak bayar, bila kita cakap kita nak Sitos, biasanya dia akan bayar lah kan. So Sitos ni untuk protection je lah. Alright, so kalau you join, cukup kuota, so Greenmatic akan subscribe balik lah Sitos ni. And then kalau jadi apa-apa isu pun semua, customer accident tak nak bayar lah, ataupun customer kena saman tak nak bayar apa semua kan. So kita ada proses dia lah. First kali kita minta elok kan. Lepas tu kalau dia tak nak, kita report polis kan. Kalau dia tak nak juga, barulah kita Sitos. Kalau degil juga, barulah kita pergi ke peguam apa semua kan. Tapi biasanya lah, bila kita dah filter customer, kalau kita minta elok-elok tu biasanya dia bayar lah. Kecuali lah you pergi bagi sewa kereta dekat customer yang salah kan. You minta lah macam mana pun dia takkan bayar. Sebab itu memang kerja dia. Alright. Memang macam Greenmatic memang kita memang jarang sangat nak Sitos customer. Sebab apa? Kita minta elok-elok dia bayar. Sebab apa? Kita dah filter dah customer tu. Alright. Lepas tu, okay, macam mana you nak dapatkan customer? Kan? So saya senaraikan 8 langkah pemasaran tanpa kos berbayar. So macam saya sebelum ni saya ajar saya punya team buat marketing. Tak payah nak pergi buat Facebook ads ke Google ads semua. Kita gunakan zero cost marketing je. Bukannya tak bayar apa-apa, cuma tak keluar duit lah kan. So apa yang you kena buat? Yang pertama lah, kalau you dah join, you inform lah family, kawan-kawan kan. You dah buat bisnes kereta sewa dan minta dia, bukannya kita suruh dia orang sewa kereta, kita minta dia orang support je, minta dia orang doa. So dia orang tu mungkin tak menyewa, tapi kita dah cakap, so dalam kepala otak dia dah ingat, oh orang ni Saiful dia dah buat kereta sewa. So mungkin kalau dia kenal siapa-siapa nak sewa kereta, dia just promote you. Itu antara marketing tanpa bayar lah kan. You tengoklah berapa banyak family you boleh post dekat you punya Facebook ke IG apa semua. You cerita. Tapi bukannya nak suruh dia orang sewa kereta dengan you pun. Just minta dia orang support je. Okay. Yang kedua. Ini yang saya suruh banyak saya punya team buat lah. So macam kita guna media sosial. Kena update lah semua akaun media sosial kan. Letak gambar sendiri kan. Lepas tu kena guna nama betul, janganlah guna nama palsu apa semua. Then kalau macam saya punya team lah, saya suruh dia orang ni letak gambar image corporate. Dia orang pakai suit, tie proper kan. Lepas tu letaklah logo Greenmatic dekat dia orang punya gambar tu. And then kalau you duk selalu posting and then macam Greenmatic ni kita dah ada customer. So kalau customer tu nampak oh dia ni Greenmatic, so dia nak sewa kereta dengan you, dia tak ada isu lah. Sebab apa? Dia dah percaya. Alright. Benda ni tak bayar-bayar pun. And then dekat you punya media sosial letaklah link WhatsApp dekat semua akaun media sosial. Kalau ada orang nak tanya apa semua boleh contact you kan. Sebab apa? Kita memang ada website tapi saya perhatilah customer ni dia nak personalize. Dia nak berborak, nak tanya kan. So kalau you layan dia dekat WhatsApp, closing tu lebih tinggi berbanding you bagi link suruh dia booking, memang agak closing tu agak rendah lah kan. Link website tu untuk
bila you dah borak apa semua, you bagi suruh dia booking boleh. Tapi kadang-kadang kita kena tolong booking untuk dia kan. So macam customer Greenmatic ni dia manja sikit. Dia nak kita layan dia apa semua. Dia macam nak layan VIP. Sebab apa? Kita memang fokus customer yang VIP punya customer. Kan? Alright. So kalau dia biasa dia akan WhatsApp lah. Saya nak sewa kereta lah. Kita yang kena tolong booking kan. Kita kena uruskan. Tapi ada jugalah customer dia malas apa semua, dia masuk website, dia booking je kan. Dia booking and then kita check, kita confirm, dia bayar je. Alright, lepas tu setiap hari post gambar ataupun video testimonial. So yang ni sebenarnya kita dah ada gambar, video apa semua. So you post je lah dekat you punya media sosial kan. And then benda ni you kena buat lah 3 bulan. Ada orang sewa ke tak ada orang sewa, you post je. Hari-hari you post benda tu kan. Sebab apa? Nak satu, you nak dapatkan customer. Manalah tahu you post hari-hari you post, ada orang PM you nak tanya kereta sewa. At least you dapat database. Yang kedua, posting tu bukannya posting biasa tau. Posting tu dalam masa yang sama kita mencari siapa-siapa yang nak pajak kereta. Sebab apa dekat sini saya rasa ada orang yang dia mungkin ada duit, dia boleh beli kereta. Ada orang yang tak ada kereta. So you post tu, satu you nak beritahu you buat kereta sewa, nak cari customer, nak dapatkan leads customer, prospect lah kan. Mungkin dia tak sewa tapi at least you dapat database. Yang kedua, you nak cari orang yang ada kereta yang dia malas nak handle apa semua, dia nak pajak. So macam saya pun sekarang ni pun hari-hari saya dapat WhatsApp orang nak pajak kereta kan. Tapi kalau saya dapat, saya akan forward dalam group. And then you deal direct lah dengan owner kan. Deal direct dengan owner. And then cuma itulah. Kalau owner tu dia tak ada isu apa-apa, dia akan demand tinggi lah. Tapi kalau macam owner tu dia ada masalah kan. Kereta dia dah tak boleh bayar. Kita bayar berapa pun dia ambil. Asalkan kau settlekan masalah dia. Asalkan ambil kereta dia, dia tak payah nak pening kepala tu. So kalau kita jumpa owner-owner macam ni, memang best lah. Biasanya owner-owner macam ni dia sama ada dia diberhentikan kerja ataupun dia beli dua kereta, lepas tu dia tak boleh nak bayar dua-dua kan. So kalau satu kereta tu ada orang ambil, dah okey lah, at least dia boleh fokus. Ada juga yang owner-owner kereta ni dia pergi pajak dekat company kereta sewa, lepas tu dia orang kena scam. Lepas tu yang company ni tak boleh bayar apa semua, dia orang ambil balik kereta, dia orang mencari. Ada tak company-company yang boleh ambil? At least boleh bayar installment pun okey. Kalau you jumpa owner macam ni memang best lah. Tapi kalau macam you jumpa owner ni, dia saja-saja nak buat duit, dia orang ni akan demand. Agak susah sikit lah. Kalau you jumpa owner macam ni, you buat offer lah 30-70 kan. You ambil 30, 70 dia punya. And then maintenance semua dia bayar lah kan. You just ambil commission you. Yang tu mungkin okey. Masa saya buat bisnes kereta sewa dulu, masa saya ambil kereta pajak, saya pun buat macam tu jugalah. 30-70. Alright. Tapi bila kereta dah banyak, saya pun dah tak sempat nak kira apa semua. And then yang owner kereta asyik-asyik call saya. Mana aku punya duit? Berapa aku punya sale? Saya pun dah pening kepala nak kira apa semua. Last saya cakap, susah lah. Sekarang ni saya buat fix. Aku bayar installment, aku bayar kau ni, dah cukup. Tak payah nak tanya apa-apa. Tiap-tiap bulan aku bayar engkau this amount. Macam dulu saya bayar RM200. Installment, saya settle. And then owner dapat sebiji kereta RM200 bersih. Lepas tu saman ke maintenance semua saya urus. Protect insurance saya bayar. Kalau owner tu ada sebiji kereta dia dapat 200. Kalau dia dapat ada 2 biji dia dapat 400. Tak banyak tapi at least dia tak payah pening kepala. Semua saya buat. Kan. Kalau nak kira yang 70-30 tu pun lebih kurang je. Sebab apa ada time sale banyak. Adik ambil air kat ayah adik. Dahaga pula. Sekejap minum. So far ada soalan tak? Saya duk cakap je kan. Setakat ni tak ada tuan. Okey. Okay. Saya minum kejap lah. Lupa nak ambil air, dahaga. Okey, boleh minum je. Alright, lepas tu bila kereta dah banyak, saya pun tak larang nak kira apa semua, and then saya bagilah. And then macam kalau buat 30-70 time sale tengah apa banyak, memang banyak lah kan. Bila time low, memang owner kata kita tipu dia. Ini tipu ni apa semua kan. So
Daripada aku pening kepala nak kira apa semua tu, baik aku bagi fix apa time cuti ke tak cuti pun semua aku bayar macam tu kan. So semua diam lah. Tapi kalau you mula-mula mungkin you boleh buat percentage. Sebab apa yang tu lebih banyak orang tertarik lah. Tapi bila kereta dah banyak you boleh bincang balik lah kan. Buat fix lah, tak pening kepala. Sebab apa nak kira tu agak leceh jugalah. Tapi dulu saya yang jadi masalah tu, sebab apa saya banyak main company. Saya sewa kereta dekat company. Company ni dia sewa kereta, dia hutang. Kan kadang-kadang hutang tu sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan. So macam saya bagi kereta, payment tu tak dapat lagi tapi saya kena bayar apa semua. So kalau nak kira percentage memang pening kepala lah. Saya tak dapat payment. Takkan saya nak cakap bulan ni aku tak ada seal, kereta kau tak ada seal. Memang meroyan lah owner tu kan. So nak memudahkan saya bayar fix. Tapi macam sekarang ni Greenmatic kita tidak ada hutang. Kita tak ada macam kau nak sewa kereta hutang tak. Kau bayar dulu baru aku bagi kereta. So kalau macam tu senang. Benda tu sebelum customer ambil kereta kita dah dapat payment dah. So macam you all pun nak buat kereta sewa janganlah biasakan berhutang. Kalau ada orang sewa kereta dengan you, mula-mula dia bayar. Lepas tu dia kata dia nak extend. Lepas tu kalau extend minta dia bayar terus. Ada juga customer yang jahat kan, dia okey nak extend nanti saya pulang saya return. Yang tu kalau dah nampak macam tu you bagilah tempoh sehari 2 hari, kalau dia tak bayar juga you ambil balik je lah kereta. Customer macam tu memang kemungkinan besar dia takkan bayar. Jangan biasakan hutang, bagi hutang. Alright. Ada soalan je saya tanya. Saya baca dulu. Siapa tanya ni? Syafiq, biasa ambil deposit tak? Kalau ambil berapa? Kalau macam saya dekat Bintulu Sarawak, sebab apa saya punya customer ni adalah customer yang saya kenal. Saya dah tak deal dengan customer baru ni. So macam customer yang kita kenal ni kita tak ambil deposit lah. Tapi kalau macam you all baru-baru kan, you tak kenal apa semua, you ambil lah kan. And then deposit ni you boleh ambil RM100 pun okey kan. Ada saya punya team pun ambil 300, tapi RM300 tu agak besar lah. RM100 pun okey kan. So at least kalau macam saya punya team saya pesan lah, bagi kereta minyak full, kita ambil deposit. Kalau dia pulang tu minyak kurang, kita tolak lah. Kita tolak dia punya deposit kan. Alright, menjawab tak soalan Syafiq? Kalau you baru, ambil deposit RM100. Okay, kalau and then sampai satu tahap you buat bisnes kan, setahun 2 tahun. So 80% income you tu datang daripada customer regular you. Yang tu dah you punya bisnes tu memang akan sustain. Kan? Mula-mula tu macam saya kan 2 tahun pertama je saya start ada masalah apa semua. Tapi lepas masuk tahun ketiga tu, so 80% income saya ni datang daripada customer yang setia. Yang tu memang tak ada masalah. Alright. And then kalau you asyik duk cari customer baru, maknanya something wrong lah dekat you punya business tu. Sebab apa? Sepatutnya bila you buat kereta sewa, customer tu guna you punya servis, and then make sure bagi servis bagus lah, and then dia akan stay dengan you, and then dia akan start recommend. Kita nak sampai ke level macam tu. And then saya tengok banyaklah kawan-kawan saya buat kereta sewa, orang ni sewa kereta, itu adalah kali pertama dan kali terakhir. Sebab apa? Banyak isu lah. Kereta tak jaga, bau kepam, bau rokok, kemik sana, kemik sini, hantar kereta, minyak berkelip-kelip. Lepas tu macam-macam isu lah. So that's why dia orang ni terpaksa buat marketing. Duk cari new customer. Sebab apa? Dia tak boleh nak retain customer yang tu. Alright? So saya tak nak jadi macam tu lah. Alright. Lepas tu, terlajak pula. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni dia agak teknikal sikit tapi tak ada susah mana lah. So you boleh buat Facebook page lah. Facebook page ni you letaklah car rental plus location kan. Contoh you dekat mana? Dekat KL kan, car rental Kuala Lumpur kan. You buat. And then macam banyak ada orang dia cakap boleh tak buat page
Greenmatic Kuala Lumpur. Saya tak tak recommend lah you buat pakai nama, sebab apa hanya HQ saja yang akan pakai nama kita lah. Kalau macam you on ni sebagai hub, lisensi apa semua, you pakai nama car rental location, tapi dekat you punya page tu you boleh letak logo. So dia punya konsep ni sama macam business takaful, business insurance kan. Ya, saya minum. So macam saya pun pernah masuk jadi ejen takaful. So takaful ni dia ada banyak company. And then ejen-ejen ni dia tak boleh sebarang guna dia punya logo tu. Dia tak boleh pergi buat contoh AIA kan. You tak boleh pergi buat page AIA Kuala Lumpur, AIA Sabah, tak boleh. Memang AIA tak benarkan. And then you hanya boleh guna nama you je. Cuma dekat you punya media sosial tu you boleh letaklah logo. And then macam setiap ejen tu sebenarnya dia orang ada agensi dia orang sendiri. Macam saya punya leader dia bawah AIA tapi dia ada agensi dia sendiri. Agensi dia Catalyst. Saya pun ada saya punya agensi. Saya GM KL Catalyst. Tapi saya tak aktif sangat lah takaful. Saya masuk tu susah juga nak buat takaful ni kan. So saya fokus kepada SKV lah kan. Okay, tapi bagus juga saya belajar, rupanya company takaful ni dia tidak benarkan ejen dia pergi guna nama dia. Sebab apa? Takut nanti kalau you buat contoh you pakai page Greenmatic kan, orang pergi tanya, lepas tu you tersalah jawab. Lepas tu orang screenshot benda tu, dia pergi viral apa semua. Yang kena Greenmatic. Sama juga company-company takaful ni. So takut macam ejen dia pergi buat page nama company dia, lepas tu ada wartawan lah apa semua, pesaing apa semua tanya, orang ni salah jawab, dia screenshot lepas tu dia viral apa semua. Dah tak pasal-pasal company ni nama busuk kan. So macam takaful dia tidak benarkan mana-mana ejen guna nama dia, buat page ke apa guna nama dia. Macam Greenmatic pun sama juga. So you tidak dibenarkan untuk buat page guna nama kita. Takut nanti orang salah anggap. Tapi you nak buat page car rental location, you dah letak logo apa semua, dan you nak letak nama company you pun tak ada masalah. Right. Sebab apa? You ni adalah ejen je, ejen kepada Greenmatic. Cuma you guna brand kita. And then kalau boleh lah nama page tu you buat nama bahasa Inggeris, jangan buat bahasa Melayu. Banyak orang dia pergi buat bahasa Melayu, kereta sewa Kuala Lumpur semua. Bila you buat macam tu, orang-orang customer you adalah customer yang berbahasa Melayu je lah. So bila you fokus kepada customer macam tu, faham je lah. Dia orang punya bajet tu nak murah-murah apa semua. Tu yang jadi masalah tu. Sebab apa? Daripada awal lagi dah salah. Dia punya positioning pun dah salah dah. Kadang-kadang ada juga page kereta sewa murah Kuala Lumpur. Aduh, itu lagi lah. Itu dah tersalah branding. Jangan letak kereta sewa murah ke cheap car rental, tak. Kita tak nak positionkan diri kita ni sebagai murah. Sebab apa? Bila you positionkan you sebagai kereta sewa murah, yang datang tu macam-macam, penjenayah, pencuri, macam-macam. Sebab apa? Orang-orang ni dia akan aim company-company yang murah-murah ni. Sebab apa? Dia nak sewa kereta murah-murah, lepas tu dia nak buat lah, nak seluduk dadah semua. Tu yang banyak kes tu. Kalau tengok dia punya page tu, memang kereta sewa murah Melaka, kereta sewa ni murah-murah kan. So dia sendiri yang menarik. So kita jangan positionkan diri kita sebagai syarikat kereta sewa murah. So you just car rental location. Sebab apa? Bila macam foreigner ke, pelancong ke, expatriate ke yang dia pergi dekat Facebook, dia tak type kereta sewa, dia akan type car rental. And then kalau location tu dekat ni, keluar you kan. And then you punya page tu, you upload lah gambar-gambar, apa, video apa semua. Macam Greenmatic pun kita ada, you upload je. Copywriting semua ada kan, you copy paste je. Hari-hari you post. Walaupun you belum run kereta sewa, tapi you nak tunjuk lah, you nak tunjuk ada booking kan. Sebab apa? Orang tengok. Bila you buat page, bila last you post kan. Kalau you buat page 5 tahun tak post, maknanya bisnes you tak jalan. Tapi kalau hari-hari you post, bisnes dia ni memang rancak berdosa kan. So dia akan chances untuk dapat booking tu lebih tinggi lah kan. Alright, lepas tu you boleh juga daftar Google My Business.
Yang ni agak teknikal sikit tapi tak susah mana pun. You pergi dekat Google macam mana nak daftar Google My Business. And then Google My Business ni bila you daftar, bila orang search dekat Google, dia akan keluar tau. Car rental near me. Dia akan keluar lah. Kalau you daftar je akan keluar. So orang akan pilih kalau you ada Google My Business, lepas tu kalau ada review. Kalau review you banyak, memang chances untuk you dapat booking tu tinggi lah. Alright, so kalau you nak buat, you buat benda ni. Dan kalau you buat benda ni memang hari-hari lah. You tak payah nak buat marketing, memang akan ada orang ni kan. Sebab apa? Orang akan type dekat Google car rental semua keluar kan. Kalau you punya review tu bagus, memang orang akan booking dekat you lah. Okay, bab kereta you jangan risau dulu lah. Kereta ni nombor 2 kan. Yang ketujuh lah apa yang kena buat. So sentiasa beri servis terbaik pada pelanggan. And then make sure lah you berpakaian kemas kan. Ketika menghantar kereta, and then dapatkan video testimonial untuk buat pemasaran. Okay, so yang ni pun penting. Macam kita pun kita ada bagi baju, topi, lanyard apa semua. So make sure pakai kemas lah. Janganlah pergi pakai macam dulu lah, zaman-zaman dulu ada yang hantar kereta dengan tak mandinya, pakai low pendek, pakai selipar Jepun dengan rantai apa semua. So benda tu dia, customer kita ni adalah cermin kita. Kalau kita ni selekeh kan, so yang kita dapat pun macam tu lah customer. Tapi kalau kita ni kemas kan, pergi, and then customer kita tu lebih kurang macam kita je. Kan? So banyaklah saya belajar daripada kawan-kawan. Cik Wahid, macam mana saya ni banyak dapat customer bermasalah. Aku tengok dia dengan rambut panjangnya, dengan bau memang selekeh kan. So customer dia lebih kurang macam dia lah. Walaupun dia bukannya jahat pun, tapi dia menarik orang macam dia. So kalau you join Greenmatic ni, kalau boleh lah hantar kita, make sure pakai kasut, jangan pakai selipar, biar kemas, biar nampak profesional. Alright, lepas tu macam sekarang ni zaman TikTok, zaman IG Reel, Facebook Reel, zaman YouTube Short kan. So you kena rajin buat short form video kan. Short form video ni kalau you tengok lah dekat TikTok apa semua, kalau orang ni pakar dalam bidang ni, dia akan buat video berkenaan bisnes dia tu. So video-video tu kadang-kadang dia FYP pun semua viral. So macam saya ada seorang leader kan, dia buat takaful kereta sewa. Saya tak nampak lagi lah orang buat konten-konten kereta sewa yang power-power kan. Tapi yang macam takaful ni, ada seorang ni dia buat konten-konten lah. Dia soal jawab kan, orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab pasal takaful. Dia punya sale pun ratus-ratus ribu kan. So you pun boleh buat. Mungkin you boleh buat video Q&A. Orang tanya macam mana nak sewa kereta, tips nak sewa. So you buat konten-konten itu. So bila you buat banyak konten macam tu, so you naik you punya branding. Kan. Alright. So syarat, ini saya punya proposal lah. Okay. Untuk join GMA Hub ni, yuran dia RM600, and then group support tu kita buat 1 tahun lah. Kita buat group WhatsApp. Dulu kita pakai Telegram, tapi yang ni kali ni saya buat group WhatsApp. Sebab apa? Dulu WhatsApp maksimum boleh 250 orang je. Sekarang ni WhatsApp dah 500 lebih. So boleh besar lah kan. Tapi yang macam bahan-bahan marketing tu kita akan masukkan dalam group Telegram. WhatsApp ni dia tak boleh nak upload semualah. Yang bahan-bahan marketing dalam Telegram, tapi group sembang semua tu kita buat WhatsApp lah kan. Alright, and then kita bagi latihan lah. Latihan ni kalau dululah saya buat training tu dekat office. Dekat office tu semua. Tapi sekarang ni mungkin kita boleh buat Zoom semua. Kalau dulu dia orang kena datang, Sabah, Sarawak datang sini kan. Tapi sekarang ni dah ada teknologi Zoom, kita boleh buat Zoom. Cuma Zoom ni tak boleh lama lah. Mungkin sekali sesi tu 2 jam je. Lepas tu kita buat next session semua. Kalau macam face to face ni mungkin satu hari daripada pagi sampai ke petang boleh. Tapi kalau macam online ni saya rasa tak semua orang boleh fokus. Even saya pun tak boleh fokus kalau training daripada pagi sampai petang. Sebab apa? Dia screen kan. Dia macam memang tak boleh nak fokus lah. So mungkin kita buat training 2 jam. Seminggu macam tu lah. And then kalau you ada soalan apa semua, tanya je direct kat saya, and then insyaAllah saya jawab lah kan. Alright. And then bahan-bahan pemasaran kita sediakan poster, video, testimonial je pun.
And then kita bagilah siapa yang daftar pada 25 hari bulan Julai, kita bagi baju, topi, lanyard. And then kita bagi dua. And then business card pun kita bagi, tapi yang ni pre-order tau, pre-order. You bukan daftar-daftar je tunggu esok dapat, tak. Mungkin ambil masa sikit lah untuk dapat. Sebab apa, benda tak ada lagi. You bayar, kita pun contact supplier, dia orang buat. Mungkin ambil masa lah 2-3 minggu lah. And then setiap tahun kalau you masih lagi nak continue, nak jadi kita punya GM Hub, so bayar je lah 300. Dulu setiap bulan dia orang kena bayar 300, tapi sekarang ni saya waive benda tu, just untuk renew lah, nak maintain dalam group bayar 300 je, tak payah bayar bulan-bulan. Macam saya, alhamdulillah saya sekarang ni buat duit dekat bisnes lain SKB, macam dulu kita perlukan benda ni sebab apa, saya ada banyak staff. Ada dekat 10 orang. Sekarang ni Gramatic kita tak ada staff, cuma saya outsource. Macam booking tu saya serah dekat Awang Iskandar. So bila dah tak ada pekerja apa semua tu, saya punya cost tu kurang lah. Tak payah nak pening kepala nak bayar gaji apa semua. And then saya pun memang alhamdulillah buat duit dekat bisnes lain. So yang ni pada saya fardu kifayah je lah. Fardu kifayah kan. So just nak tolong you all nak run kereta sewa. Sebab apa? Banyak yang PM saya apa semua kan, PM nak belajar apa semua, saya kalau daripada saya ajar saja, baik dia you join team saya and then saya ajar, at least you dapat duit, saya pun dapat juga. Daripada just nak jumpa apa semua, buang masa kan, baik saya fokus bisnes lain. So far okay ke, faham ke? Alright. Berbaloi ke? Berbaloi ke bayar ni? Faham. Okay, so next adalah setiap tempahan kereta sewa dari admin. Kalau macam booking tu daripada HQ, macam kita pun ada juga customer lama-lama apa semua booking. So yang tu kita ambil 20%. So kalau you dapat booking tu, you dapat 80% lah. Okay, 20%. Ini booking daripada HQ lah, booking daripada GM. Okay. And then macam setiap tempahan, macam customer tu contact you direct apa semua kan. And then dia bayar direct kat you, macam Gramatic kita ambil 1% sajalah. You gunalah documentation apa semua. So macam kita pun kita nak subscribe Sitoh apa semua, benda tu kena bayar. So kita gunakan tu untuk income kepada Gramatic lah kan. Okay, and then nombor 5, you kena make sure bagi servis terbaik lah. Dan jaga nama baik GM. So jangan bagi kereta teruk apa semua kan, and then customer complain apa semua kan. And then ada jugalah beberapa case customer complain apa semua, and then bila kita dapat yang tu, kita nasihat untuk dia improve lah kan. So bagus juga customer complain ni, supaya kita tengok mana kan. Macam baru ni pun ada satu saya punya team bagi kereta lama, lepas tu kereta tu memang hantar kotor, memang bau rokok semua, customer marah-marah apa semua. And then last sekali customer tu terpaksa cancel, kita terpaksa minta maaf lah. And then kita pesan dekat dia kena do something lah dekat kereta dia tu kan, kena mungkin cuci balik, tukar seat proper semua kan. Alright. So, okay, ni dia punya flow lah. Ni saya bagi contoh. Kalau tempahan daripada GM, macam mana dia punya proses kan. So, dia start daripada ujung ni belah kiri. So, biasanya customer bertanya, pertanyaan pelanggan. So, tanya tu sama ada di WhatsApp, kadang-kadang dia email, kadang-kadang dia message, kadang-kadang dia pergi dekat kita punya website kan. So, bila kita dapat booking daripada HQ ni, and then kita akan inform dekat GM Hub lah, dekat you all lah yang tanya dalam group, you all ada kereta tak? Boleh sambut tak? Sebab apa booking ni dia merata tau. Kadang-kadang dekat Kelantan lah, Terengganu lah, Kuantan, Johor semua. So, kita dapat je info je, kita akan tanya dalam group. Kalau you ada kereta, so kita akan approve booking tu, and then customer bayar lah. Bayar tu customer bayar 100%. And then you akan dapat dalam 80% lah, kita ambil 20%. Sebab pun nak menjawab customer, nak layan dia orang ni. So yang ni sebenarnya saya outsource dekat Awang Iskandar, dia yang handle. Kan? Memang kadang-kadang dia pun memang sibuk lah kan, time banyak apa semua, dia yang handle apa semua. So yang ni saya bayar upah kat dia lah kan. Saya pun ambil sikit lah. And then macam bila customer bayar je, Awang Iskandar akan inform dia, saya akan bayar kat dia.
and then saya ambil sikit, and then Awang Iskandar ni yang akan transfer dekat owner kereta. So saya bila saya dapat je info, saya terus bayar. Dalam masa 24 jam saya akan terus bayar dekat Awang Iskandar. Awang Iskandar ni dia ada company dia, Blue Orion. Saya akan transfer, dalam masa 24 jam saya akan transfer. Awang Iskandar ni dia akan transfer dekat you lah. So dia pun tak lama jugalah, kalau ada detail semua tu dalam 24 jam dia boleh transfer kat you. So kita nak cepat. Kita nak cepat kan. Tak payah macam dulu nak kena buat tax invoice semua. So sekarang ni memang pantas. Dalam masa saya ingat 48 jam you boleh dapat duit you. Alright. Tapi kalau you tak ada kereta, tak ada kereta, kita akan tanyalah. Macam Greenmatic ni kita ada group, kita panggil GMIS. GMIS ni adalah Greenmatic Independent Supplier. So kita ada group Telegram. Dalam tu ada lebih kurang dalam 1000 orang. Tapi tak semua aktif pun. And then kita ada juga group WhatsApp. So setiap negeri tu ada group WhatsApp. Macam Awang Iskandar dia akan tanya dalam tu lah. Kalau ada kereta, dia akan confirmkan customer bayar. And then owner akan dapat 80%, kita ambil 20% lah kan. And then kalau tak ada kereta, dah tanya GM Hub tak ada, Greenmatic Independent Supplier tak ada kereta juga, kita terpaksa inform customer lah, kereta tak ada. So habis kat situ lah. Alright. And then bila yang owner ni, bila dia dah dapat booking semua, dia yang hantar, dia yang ambil kereta kan. Dia hantar, dia ambil. So urus niaga tu tamat lah. Alright. Next adalah ni kalau tempahan terus dekat you. So benda ni boleh berlaku sebab apa, kadang-kadang customer ni dia tak nak, dia bukannya, sebab apa you pun buat marketing pun semua. Kadang-kadang customer WhatsApp you. So customer first kali dia tanya kat you. Dia tanya, and then kalau you ada kereta, and then you confirm customer bayar kat you, bayar 100% dekat you. Kan? And then macam you ambil 99%, and then saya Greenmatic ambil 1%. Macam tu lah. Alright. Tapi kalau you tak ada kereta, you inform dekat GM Hub X. Yang ni dalam group lah tanya. Ada tak sesiapa yang ada kereta? Okay, kalau ada kereta, and then you serah dekat yang GM Hub tu yang handle. Customer bayar direct kat dia 100%, and then macam ni kita setujulah you boleh dapat 10%. Kalau customer tu bayar RM100, you dapat RM10 lah kan. Sebab apa? You cari customer. So dekat sini walaupun you tak ada kereta apa semua kan, so you still boleh buat duit. Alright. And then macam GM kita ambil 1% je lah. Yang ni yang siapa yang dapat booking ni dia yang bayar lah. So maknanya owner kereta tu dia akan dapat dalam 89%. Dia punya ni lah. Kalau sewa tu RM100, dia bagi commission RM10 dekat siapa yang dapatkan customer tu, and then dia bagi dekat GM 1%, dia dapat 89% lah, betul tak? Alright, kalaulah GM Hub ni pun tak ada kereta, so kita ada group GMIS, tanya dia orang ni ada kereta tak. Kalau ada kereta, you kena inform customer, okay, sekarang ni cik, kereta kita dah tak ada, dalam grup pun tak ada, tapi saya ada kawan yang ada kereta. So kita minta yang supplier ni contact customer direct, bayar kat dia, you ambil commission je. Sebab apa, kalau macam jadi apa-apa, kita dah cakap dah kita tak ada kereta kan, tapi kita ada kawan yang buat kereta sewa, dia ada kereta. So kita minta kawan kita ni contact dia. So customer akan deal direct dengan owner kereta. Kalau jadi apa-apa dia tak boleh marah kita sebab apa, kita dah cakap kita tak ada kereta, kita just recommend. So you ambil je commission. So saya pun macam tu. Kalau saya ada booking, tanya dekat dalam group Greenmatic, semua tak ada, saya akan tanya dekat dalam group Greenmatic Independent Supplier. Kalau ada, cakap ada, so saya akan cakap dekat customer, okay, dalam saya punya group kita dah tak ada kereta, tapi saya ada kawan yang ada kereta, nanti saya suruh kawan saya ni contact you. So dia orang contact lah. Tapi biasanya saya tak dapat apa-apa kan. Kalau yang setengah yang jujur tu dia bagi lah. Kadang-kadang dia tak bagi kan. So sebenarnya kita nak check boleh je, kita tanya customer dah dapat kereta tak? Kalau customer tu cakap dapat kereta tapi yang owner kereta tu cakap customer cancel pun semua, maknanya dia tipu lah. Maknanya orang macam tu kita tak payah deal lah kan. So akan ada jugalah macam tu kan. Kita dah bagi customer, tiba-tiba dia kata customer tak jadi booking semua. Padahal dia ambil customer tu. Sebab apa, dia tak nak bayar komisen. Tapi tak apalah. Tak ada rezeki, saya malah nak pening kepala kan.
Alright, kalau tak ada kereta, tanya independent supplier pun tak ada kereta, cakap je kat customer tak ada kereta, kereta fully book, habis lah macam tu kan. So kita pun dah tak boleh nak bantu dia kan. Kita dah usaha tapi kereta tak ada, tak boleh nak buat apa lah. Alright, and then tanggungjawab GM Hub. Okay, sama-samalah buat pemasaran. You join ni bukannya masuk goyang kaki tunggu booking, tak. Kita tak janji bagi booking. So sama-sama kena buat marketing kan, sama-sama kena buat pemasaran, bahan pemasaran kita sediakan. And then berusaha untuk mendapatkan kereta yang sesuai. So you buat marketing semua, and then you tengoklah demand apa semua, and then kalau macam saya punya formula lah, kalau you boleh dapat booking 1 bulan 5 hari, maknanya you boleh beli kereta. Kalau you buat marketing, booking tu tak sampai 5 hari sebulan, maknanya tak strong lagi. Sebab apa? Kalau 5 hari itu cukup untuk bayar installment. Kan? So you usahalah, sama ada you beli sendiri kereta ke ataupun you pajak kereta ke kan. Macam saya punya team pun ada juga, dia dah kena blacklist, tak boleh nak beli kereta, tiba-tiba family dia bagi kereta semua. Okay, at least you dapat kereta kan. Untung tak banyak tapi at least ada cash flow lah kan, and then you gunakan duit tu settlekan hutang pelan-pelan semua, and then betulkan you punya profile, and then sewakan, beli kereta lah, and then berikan servis terbaik kepada pelanggan. And then yang keempat, membantu GM Hub lain lah sekiranya diperlukan. Membantu ni maksudnya kadang-kadang kita ada team dekat Kelantan, customer dia nak return kereta dekat KL. So kalau you dekat KL, kalau macam tim Kelantan cakap, boleh tak sambut kereta dia. So you tolonglah, kita sama-sama. And then you pun kadang-kadang you buat dekat KL, tiba-tiba customer you kereta breakdown dekat Penang. So tim Penang bantu kan. So terpulanglah nak minta duit ke, nak jumpa minum kopi ke. So kita berjemaah macam itulah. Macam sebelum ni pun sama juga dalam Green Mountain kan. Macam saya pun ada customer saya nak return kereta dekat Miri kan. So saya minta lah tim Miri sambut customer tu kan. So dia ambil kereta, saya pun naik bas pergi Miri. Jumpa, minum, belanja apa, kari kepala ikan semua, borak-borak semua balik. Kita macam tu. So mudah lah kan. So kita jadi senang. Kalau you kereta you ada masalah kat mana-mana pun ada tim membantu lah kan. Benda ni sukarela je lah. Kalau nak belanja tu pun boleh. And then jujur dan amanah dalam setiap urus niaga lah. Alright. Sebenarnya saya nak jemput siapa, Awang Iskandar ada ke? Nak sharing tapi sekarang dah 9.30, dah sejam lebih dah. Saya open lah untuk soal jawab. Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya lah. Saya stop share. So far macam mana? Ada soalan tak? Tuan, setiap kereta tu nak kena install GPS? Okey, bagus soalan. Kalau you baru, saya recommend you pasang lah. Kalau you baru kan, sebab apa, you tak kenal customer apa semua, better pasang. Tapi biasanya selepas 3 tahun bila you dah ada customer yang ni apa semua, macam saya dulu pun kereta saya langsung tak ada GPS. Sebab apa? Saya fokus dekat customer yang saya nak je. Customer yang memang regular apa semua, memang dia orang tak ada masalah. Company, corporate apa semua memang dia takkan curi. Tapi you sebagai orang baru, 3 tahun pertama tu better you ada GPS. Sebab GPS ni pun dia ada dia punya tarikh luput juga. Lama-lama bateri dia pun kong apa semua kan. Takkanlah you buat bisnes kereta sewa sampai 10 tahun nak kena ada GPS kan. Kalau you dah ada 1,000, 2,000 database customer tu, bisnes you akan sustain lah. Okay tak? Faham tak? Siapa yang tanya tadi? Okey. Faham tuan. Oi, ada lagi soalan? Saya baca. Peringkat permulaan plan saya beli sebuah kereta Alza second usia 25 tahun secara tunai. Apa pandangan Encik Wahid? Lokasi saya hanya 1 km daripada UiTM. Kereta ni kalau you nak beli, kalau boleh lah you tengok mileage itu bawah 100,000. Boleh nak beli second. Macam saya dulu pun ada juga saya beli kereta second, tapi saya tengok kalau saya pernah beli kancil, mileage dia 50,000. Memang kereta tu orang tu beli dia tak jalan. Memang buat sewa memang untung lah. Jangan you pergi beli kereta mileage yang tinggi kan, yang dah nak 200,000 lah, memang silap besar lah. You kena pilih-pilih. Kalau you jumpa kereta yang mileage tu 50,000, 60,000 yang orang tu beli dia tak pakai pun, memang cantik lah.
better buat minimum sewa, minimum hari sewa ke contoh minimum 1-2 hari. Macam customer, dia ikut customer lah, bukannya kita yang set kan. Kita layan je lah. Macam dulu pun banyak juga saya punya team buat silap. Kalau sewa sehari 2 hari dia tak nak layan. Tapi silap lah, sebab apa? Customer tu kadang-kadang dia nak try dulu semua. Lepas tu bila dia servis bagus, dia akan repeat. Tak kisah 1 hari 2 hari pun you layan je. And then make sure you bagi servis bagus. Sebab apa? Kita nak dia ni daripada customer bertukar menjadi klien. Dia ni akan setia, dia akan repeat, dia akan recommend. Tapi kalau you dah step, kau sewa 2 hari je baru kau boleh kau layan, memang macam kita dah tolak rezeki lah. Kan? Faham tak siapa Syafiq? Setiap kereta tu kena install je. Okay, tuan, saya kat Perlis. Ni ada peluang ke untuk buka GM Hub? Saya Perlis ni, saya ada team dekat Perlis kan. And then dia fokus dekat student. Boleh lah buat. Masa tu dia ada lebih kurang dalam 8 biji kereta. Dia sewa dekat UiTM. Dia punya sale paling tinggi 15,000. Kan? Boleh lah nak buat kan. Tapi you kena, memang saya punya team tu memang dia memang agresif lah. Dia buat live pun semua kan. And then customer-customer yang datang, kadang-kadang customer dia pun, datuk-datuk pun datang kereta api nak melawat pun semua, dia layan je lah. And then macam you dekat Perlis, kadang-kadang customer dekat Lostar dia layan je, dia hantar je kan. Kalau macam customer tu nak sewa 2-3 hari, dia pergi je hantar. Kadang-kadang kat Penang pun dia hantar. Alright. Saya tengok. Tuan, rate harga kalau customer nak sewa sebulan atau lebih? Okey, kalau sewa sebulan, macam kalau dekat website kita, dia punya formula dia adalah sewa hari kali dengan 17 hari. Kalau contoh Azia kan, Azia 120. Sebulan kali lah, 120 kali dengan 17 hari. 120 kali dengan 17 hari. Memang kaya lah, RM2,040. Sewa Azia sebulan RM2,040. Kadang-kadang customer memang bayar pun. Dia bayar. Tapi kadang-kadang ada juga customer minta diskaun apa semua kan. So sewa bulan ni dia punya rules dia adalah paling rendah dia kena 2 kali installment. Kalau macam Azia tu installment dia 500, maknanya paling rendah you boleh bagi sewa adalah RM1,000 lah. Kalau bawah pada tu 900 tu memang rugi lah. Kalau you boleh dapat 1,200, 1,300, 1,500 cantik lah. So itu adalah formula dia lah. And then kalau macam first kali kalau customer nak sewa bulan, kita kira 14 hari. Contohnya Azia kan, Azia 120 kali dengan 14 hari. So 1,600. Kalau dia nak Lego lagi mungkin boleh bagi 1,500, 1,400 macam tu kan. And then the lowest tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 2 kali installment. Right. Faham tak? Siapa tadi tanya tu? Wan. Harga sewa ditetapkan oleh GM. Harga sewa ni sebenarnya kita sebelum ni kita dah runding lah dengan semua kita punya team. Dia orang yang suggest. Dia orang yang minta macam tu kan. So kita based on kita punya team. So kalau macam time kereta memanjang tak ada apa semua, harga naik lah. Tapi kalau semua kereta apa tak jalan apa semua, kita turun lah. So kita based on you. So you suggest lah. Macam sekarang ni kereta tak cukup kan, kita jual harga mahal lah. Kan? Alright. Kalau apa-apa berlaku tengah jalan masa orang sewa, macam mana nak panggil orang repair? Okay. So macam ni. Dia kereta ni dia ada dua lah. Satu kereta lama, satu kereta baru. Kereta baru ni biasanya tak ada isu lah kecuali dia kemalangan lah kan. You tanya customer dululah, customer dia nak pergi mana. Kalau dia jalan dekat situ, you boleh bagi kereta lama lah. Macam saya pun, saya tanya juga customer, you nak pergi mana? Tak ada, saya nak pergi area sini je. Mana kita boleh bagi kereta lama lah. Kalau kereta rosak pun kita boleh settle. Tapi kalau dia cakap, saya nak pergi ke jauh kan, saya takkan bagi kereta lama, saya akan bagi kereta baru. So macam itulah kita atur kan. And then kalau rosak juga macam kalau dululah
kita akan tanyalah dalam grup semua, minta tim dekat yang kawasan dekat untuk assist. Jadi sekarang ni pun ada company lah, kita bayar sikit masa kita beli insurans tu, kita bayar sikit dekat dia orang, and then kalau kita breakdown, kita contact dia orang akan pergi tolong lah. Alright. Okay, harap menjawablah soalan Hafiz tadi kan. Macam mana pula kereta jenis 4-wheel Hilux? 4-wheel ni ada juga booking, cuma you kena pilih-pilih customer lah. Kalau macam dekat Sarawak tu memang saya banyak, saya dulu pun ada juga 4-wheel 4x4. Tak silap saya 6 biji. Saya sewa dekat company oil and gas. Memang masyuk lah, sebulan masa dulu lah, sebulan 3,500 lah, 3,500 4,000 kan sebulan kan. Macam dekat Semenanjung, kalau you duduk dekat Semenanjung, you kena hati-hati jugalah. Yang nak sewa tu dia nak guna untuk apa, kan. Kalau macam dia kata aku nak angkut barang, memang kalau saya takkan bagi, memang jahanam lah kereta kan. Ataupun dia kata dia nak masuk hutan, memang saya tak bagi lah. So kereta-kereta kita ni tak kisahlah 4x4 pun semua, untuk town use saja, kegunaan di bandar saja. Alright. You kena pilih-pilih lah customer. And then kalau macam kalau dekat Semenanjung ni, biasa yang nak pakai 4x4 ni memang company lah, company mungkin dia ada projek, dia nak pasang pencawang apa semua, itu adalah. Tapi kalau orang persorangan ni, you kena hati-hati lah. Kenapa dia nak sewa 4x4? Kan? Dia nak buat apa? Biasanya dia orang nak angkut barang lah. Dia orang malas nak sewa lori, dia sewa kereta kita. Ni dia guna nak angkut barang semua, jahanam kereta semua kan. Ataupun dia nak masuk hutan. Kalau accident total loss, macam mana claim insurance? Kalau accident total loss, just pergi report je lah kereta total loss. Saya pun ada juga kereta pernah accident total loss. Buat report and then claim, memang dapat claim tu insurans bayar settle lah. Saya kena top up sikit lah. Sebenarnya saya kena minta ganti rugi dekat customer tu, tapi customer tu dia pun memang kaki kencing pun semua, memang tak dapat apa-apa. Saya pun siap saman pun semua, dah menang kes pun semua, lah tak dapat apa-apa kan. So silap saya bagi sewa kereta dekat orang yang salah kan. So kalau macam accident tu bukan salah customer, memang kita tak boleh nak minta apa-apa lah kan. Tapi kalau memang salah dia pun semua, kita boleh minta excess. Excess tu dia start daripada 2,000, 3,000, 5,000 ke 10,000, ikut model kereta lah kan. And then make sure lah you beli insurans kereta tu yang penuh lah kan. Ada setengah orang dia beli kereta, dia letak harga rendah. Bila accident pun semua, insurans nak bayar tu, sum insured tu rendah daripada harga loan. Memang kena top up sendirilah. Kalau beli lebih tak apa. Sum insured tu kalau boleh cover you punya loan kan. Sebab apa, kenapa kita beli insurans? Sebab apa, kalau jadi apa-apa, at least kita boleh minta ganti rugi lah kan. Harap menjawab soalan Muhammad Suhaimi Abdul Rahman. Bisnes kereta sewa ni risiko tetap ada tuan-tuan. Risiko tetap ada lah. Mana-mana bisnes pun tetap ada risiko. Okey. Kamaru Arifin tanya, macam student kebanyakannya sekarang sewa ikut jam. Contoh sejam RM15, jam setengahnya RM10. Adakah melanggar polisi GM Hub? Sebenarnya kita ada satu lagi website lah, My Campus Car Rental. Yang tu boleh sewa jam kan. Boleh sewa jam. Cuma macam saya punya team yang buat dekat kampus kan, dia orang set lah, dia tak layan lah sewa jam. Sebab apa, macam saya punya team dekat Perlis tu, kereta dia memang memanjang jalan, so dia tak ada layan jam-jam ni semua. Kalau kau nak sewa, minimum satu hari kan. Macam mana dia, saya cerita sikit macam mana dia boleh dapat sampai orang berebut-rebut nak sewa kereta tu. Ini yang dekat student lah kan. So saya punya team ni dulu dia buat kereta sewa ni, dia buat sendiri tau. Dia bukannya join company saya. Dia buat tu pun sebab apa, family dia ni kena tipu tau. Family dia ni beli kereta 5 biji, pajak kereta dekat ada satu company dekat Negeri Sembilan, lepas tu kena tipu. Company ni tak bayar berbulan-bulan, sampai bank dah call nak tarik ke semua. So family dia ni minta tolong lah saya punya team ni,
ambil kereta ni macam mana. So dia pun pergilah runding-runding ambil kereta. Dapatlah kereta 5 biji tu, tapi dah dapat tu, kereta tu kena bayar bulan-bulan, nak jual tak boleh sebab apa, baru beli. So yang family angkat dia ni cakap boleh tak ambil kereta ni sewakan. Lepas tu dia pula kebetulan nak pergi ke Perlis. Isteri dia dapat offer belajar dekat UiTM Perlis. Dia pun angkutlah kereta-kereta ni pergi Perlis buat sewa kereta kan. So masa dia buat tu memang dia kata struggle, sale turun naik apa semua kan. Sebab apa dekat Perlis tu memang ada competitors lah. Dia orang ni memang perang harga lah. Orang ni buat harga ni murah-murah apa semua. So dia macam duit sewa tu kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang dia kena keluar duit sendiri untuk top up bayar sewa tu. And then dia almost give up, and then tiba-tiba last kali dia join company saya lah, dia belajar kan. So benda pertama yang saya suruh dia buat adalah saya suruh dia upgrade image lah. Macam dia tu memang selekeh gila, rambut panjang dengan memang macam makrok lah, memang macam makrok kan. So saya suruh dia upgrade. So saya suruh dia gunting rambut kan. Lepas tu hantar kereta, make sure kemas kan. Dia memang betul-betul ekstrim. Dia hantar kereta memang lawak lah. Dia hantar kereta, dia pakai suit tau. Pakai suit, pakai tie. Dulu pakai dengan selekeh dengan selipar Jepun semua kan. Bila dia join kita, saya cakap, okay, sekarang ni kau kena buat sesuatu yang different. So dia upgrade dia punya image, dia potong rambut semua, dia ada adik dia. Adik dia hantar kereta pakai suit, pakai tie apa semua. Hantar kereta sewa dekat studentnya. Benda tu viral. And then bila viral apa semua, yang student-student ni yang nak sewa kereta, mulalah nak sewa kereta dengan dia. Lepas tu berebut-rebut budak-budak ni nak sewa kereta. Sebab apa? Nak jumpa orang hantar kereta pakai macam corporate kan. Lepas tu kereta dia tu dah bila jadinya tu memang tak cukup lah. Dia tak layan lah sewa jam. Kalau nak sewa hari. Lepas tu dia ni pula, saya pesan kat dia, kau jangan sewa dekat semua orang. Kau sewa dekat student kaya. So dia pun dia filter lah. Saya tanya dia, macam mana kau nak kenal student tu kaya? Dia stalk IG student tu. Macam budak-budak ni kan, dia mesej apa semua nak sewa kereta, dia minta lah IG budak ni. And then dia tengok budak anak orang kaya ni, gambar IG dia mesti dekat rumah dia tu memang rumah besar. So dia hanya sewa kereta dekat budak-budak kaya je. And then memang budak-budak ni memang harga tak ada masalah. Lepas tu kalau ada isu pun dia akan bayar je. Lepas tu budak-budak kaya ni, dia orang ni kawan-kawan dia semua jenis semua sama je. So macam tu yang team saya buat. So kalau you nak buat kat student, you kena buat macam tu. You kena buat different. Mana tahu you pergi hantar kereta pakai suit apa semua kan. Biar nampak benda pelik. Bagi kereta elok apa semua. Lepas tu bagi servis bagus, and then dapatkan testimonial apa semua, and then fokus student-student kaya. Kan. Harap menjawab soalan lah yang siapa tanya tadi tu. Yang student. Kamarul, membantu tak? Osham, kat kawasan berdekatan memang ada yang buat kereta sewa, ada yang memang dah ada company name dan ada buat sendiri-sendiri. Untuk bekerjasama dengan mereka tu perlukan perjanjian tak? Sebab ada yang memang member sendiri. Macam saya tak adalah kan. Kita kalau macam dapat booking, pas kat dia orang, minta dia orang contact customer lah kan. Tak payah ada agreement apa semua kan. Nama apa yang kat Perlis tu kok saya kenal, dia Tuah. Nama dia Muhammad Bakhit lah, Muhammad Bakhit. Tapi dia dah tak buat lah. Dia dah lepas lockdown je, bila PKP je dia terus stop bisnes kereta sewa, and then dia jual produk. Dia jadi ejen produk. Sekarang dia dah jutawan dah. Video sekat-sekat, alamak. Macam mana cara nak tapis penyewa? Ada tips tak? Okay, macam mana nak tapis penyewa? So bila orang telefon you kan, you kena minta lah detail dia semua kan. Borak-borak dulu apa semua, and then kalau boleh minta dia, kalau you tak kenal, minta dia booking online. So biasanya customer yang masalah ni dia akan start bagi alasan, saya tak reti lah online, saya tak ada email lah apa semua. So maknanya customer tu you boleh buang je lah kan. Tapi kalau customer tu dia boleh booking online, you tengok juga cara dia bayar. So kalau dia kata, boleh tak saya bayar cash? Itu lampu merah lah. Maknanya risiko.
Okay, kalau dia boleh bayar online transfer, itu A punya customer lah. Kalau dia boleh bayar pakai kad kredit, itu A plus punya customer. So cara dia booking, cara dia bayar, kita boleh detect lah dia ni macam mana. Sama you buat macam bank lah kan. Kalau kita nak buat loan bank, so bukannya kita telefon bank, bank aku nak buat loan lah 10,000 boleh tak? Terus bank transfer duit kat kita. Tak. Kita kena apply dulu kan. Kena bagi detail semua, bank akan check dulu. Kita ni ada record tak? Gaji okey tak? Kan? Kalau dah okey barulah dia offer loan. Sama juga kereta sewa. Orang nak sewa kereta, you janganlah orang aku nak sewa kereta terus kita meroyan menggelupur bagi sewa kereta, tak. Dia kena apply dulu. Apply tu sama ada you minta detail dia ataupun you suruh dia booking online. Daripada booking online tu kita boleh dapat detail dia kan. Lepas tu dia dah dapat detail, kita check dulu kereta ada ke tidak. Kalau ada kereta, cakap kereta ada, kita approve booking, suruh dia bayar. Daripada cara dia bayar tu kita boleh tengok. Kalau dia boleh bayar online, Maybank, transfer pun semua, itu memang insya-Allah lah customer tu okey kan. Tapi kalau boleh tak saya bayar masa ambil kereta cash? Itu memang reject terus lah. Ataupun dia bayar tapi dia bayar pakai dia masuk duit dekat cash deposit machine. Itu maknanya pada saya ada sistem lah, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau lampu merah tu maknanya reject terus lah. Kalau lampu kuning tu jenis yang dia booking online tapi dia bayar pakai cash deposit machine. Itu lampu kuning. So kalau lampu kuning tu kita minta more detail. Ada business card tak? Dia kerja kat mana? And then sampai satu tahap saya minta KWSP punya slip kan. Kalau dia boleh bagi baru kita release. Kalau dia tak boleh bagi kita refund balik duit dia. Alright, harap menjawab soalan Kamarul. So you kena follow bank lah. And then ada juga macam company car rental, macam mana dia nak filter customer. Dia orang payment tu dia orang tak ambil cash. Kalau nak sewa kereta dengan dia kena bayar pakai kad kredit. Bayar kad kredit. So few company dia ada cara dia. Macam Greenmatic, macam mana nak filter, booking online, bayar online. Macam ada setengah company dia tak terima cash. Kau pergi dia punya office nak sewa kereta, payment hanya kad kredit. Cash dia tak terima. So kalau macam orang tu ada kad kredit, maknanya orang tu bagus lah. Alright. Customer bayar masuk akaun mana? Customer sekarang ni kalau HQ dia akan bayar dekat GM lah. And then sekarang ni kalau customer nak bayar direct dekat licensee, boleh bayar direct dekat licensee lah, yang tak ada masalah. Kita just ambil 1% je. Alright, ada lagi soalan tak? Oh, Tuan. Ya. Wan dia tanya, Tuan ada kiraan tak macam mana nak capai 40 kereta dalam 3 tahun yang Tuan cakap tu? Cara nak kumpul deposit kereta baru ke? Berapa bulan sekali target beli kereta ke? Okay, so kereta ni dia kalau you nak beli seorang-seorang tu agak letih sikit lah. So dia punya ratio dia 50% kereta you, 50% kereta you, 50% kereta pajak lah. You ambil lah. Mungkin kawan-kawan apa semua kan. So maknanya 20 kereta you, 20 lagi kereta pajak. Macam mana you nak beli kereta you sendiri kan? So you macam saya dulu, saya buka company. Masa tu enterprise pun, tapi duit sewa tu semua masuk situ kan. And then bila saya tak cukup kereta, saya nak beli kereta, mula-mula tu saya apply pakai slip gaji lah, memang kena reject lah. Sebab gaji hutang saya dah banyak, memang tak boleh. So sampai satu tahap, ada sekali tu saya pergi bank, saya ingat RHB Bank, saya nak beli kereta, saya nak beli van. Saya apply loan bank, reject lah. Lepas tu saya cakap, saya pergi bank tu, saya cakap, saya jumpa manager, Tuan, saya nak beli kereta ni Tuan, saya mampu bayar ni, kenapa loan saya reject? So kalau tengok you punya slip gaji ni tak boleh ni, you punya hutang dah banyak sangat. Saya ada bisnes Tuan, saya ada bisnes ni, saya ada buat kereta sewa, saya mampu bayar. Okey, manager cakap, tunjukkan bukti mana you punya income. So biasanya bank dia akan cakap, mintalah profit and loss 3 tahun semua. Mana ada kita kan, kita pun tak ada, company kecil baru start kan.
Tapi saya cakap saya ada current account, so duit masuk tu. So manager bank tu cakap bagi saya punya statement account tu, duit masuk dalam account company. So you kena buka company, you kena daftar current account. So duit kereta sewa masuk ke situ. Tak ada duit sangat pun tak apa, janji duit cash flow masuk. So bila saya print tu bagi kat dia, biasanya bila saya apply loan bank 2 minggu tak lulus. Tapi bila saya gunakan statement account tu, pagi apply, petang lulus. Wish, maknanya bank ni dia tengok cash flow you tau. Cash flow you tu. So saya share sikit tips you kat you. Macam mana you nak dapat loan. Tak kisahlah you pakai enterprise ke, sole prop ke, milikan tunggal. So duit tu kena masuk banyak. And then you kena maintain 5,000 duit dalam tu. Setiap bulan kena maintain dalam account, current account tu 5,000. Memang bukannya you pergi bank minta loan, bank telefon you minta suruh you apply loan. Tu dia punya cara dia. So bila you beli kereta kan, so you tambah kereta and then you sewa kereta, duit masuk kan, you punya cash flow tu bertambah, pergi lagi apply, dapat kereta, sewakan, duit dapat, tambah lagi you punya cash flow lah. So macam bank ni dia tengok cash flow tu you naik apa semua, lagi banyak lah kan, lagi banyak lah dia offer. Tapi sampai satu tahap, kalau you buat pakai enterprise ni dia limit lah, dia limit kan. Saya beli atas nama saya, atas nama isi saya, atas nama company 30 biji. Alright. Kalau sekiranya bayaran sewa melalui QRP, kita boleh kategorikan customer tu warna apa tuan? Kalau QRP tu A punya customer lah, maknanya dia boleh online kan? Dia boleh online. Tapi you kena tengok jugalah, minta kerja, minta dia business card apa semua kan. Dia sebenarnya kalau you masuk GM tu, macam penyangap pencuri ni, dia takkan pergi dekat company besar-besar kan. Dia akan pergi dekat yang cikai-cikai kan. Yang apa, dia kereta sewa murah apa semua, dia akan pergi ke situ. Kalau ke GM ni dia GM ni nama besar, lepas tu SOP dia apa semua kan. So harga pun mahal kan. Dia orang takkan ke arah tu. Kan? Tapi you kena hati-hati jugalah. You kena check jugalah. Kalau you rasa tak sedap hati, you minta business card, borak-borak apa semua kan. Kalau macam pelik kan. So you reject lah kan. Alright. Harap menjawab Osham. Hafiz, tuan, jika nak beli kereta untuk buat sewa, loan sebaiknya ambil yang maksimum 9 tahun ke atau 5 tahun? So saya recommend 7 tahun lah, 7 tahun. And then kereta you beli model yang value dia tu tak drop teruk sangat. Kan? So macam Pro 2, Toyota tu kalau you beli nak jual pun still ada harga. Macam setengah-setengah model kereta tu you beli tu lepas 5 tahun nak jual kena top up lagi kan. So kalau boleh elakkan lah beli kereta-kereta macam tu kan. Macam Proton apa semua. Kadang-kadang Proton ni boleh dapat full loan. Memang seronok. Tapi Proton ni dia manja sikit. Lepas tu lepas 5 tahun dah problem. Bila you nak jual you kena top up lagi kan. So saya kalau boleh saya elak lah beli kereta-kereta Proton. Model baru sekarang ni saya tak pastilah, tapi Pro 2 lah yang reliable. Toyota dia mahal sikit. Alright, harap menjawab soalan Hafiz. Kamarul, kalau kita cari kereta sambung bayar untuk kita buat sewa, adakah berisiko bagi kita? Boleh lah, tapi you kena buat agreement lah dengan owner tu kan. Saya dulu pun ada juga ambil kereta sambung bayar. Tapi you kena check dulu lah kereta sambung bayar ni. Saya dulu memang banyak tak ada rezeki lah dengan kereta sambung bayar ni. Kereta tu sebenarnya dah ada problem, dah accident semua, macam-macam problem semua kan. Ambil kan tak boleh sewa. So you kena pilih-pilih jugalah kereta tu kan. Alright. And then kena dia macam pajak lah, pajak. And then kalau boleh masukkan nama you tu dalam sebagai second driver lah dalam polisi takaful kan. Wah. Alright. So saya rasa itu saja kot. Kalau ada apa-apa nanti tanya dalam group and then kita borak lagi lah. And then dekat sini ada tak siapa-siapa yang nak mendaftar ni? Lepas saya cerita panjang, saya tak janjilah boleh dapat save semua, tapi kalau you join ni, you buat, you follow apa semua, insyaAllah lah. You tak payah pening kepala lah. Macam
banyak orang dekat luar sana yang dia struggle apa semua, nak kena buat sistem lah ni, kereta hilang apa semua. Ni tanya, bila kereta dah problem tanya saya. Tapi nak repair tu it's not easy lah. Alright. Okay, so memang nak join. Okay, rupanya ada. So kalau ramai kita proceed lah. Kalau tak ramai tak baloi kan. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Apa-apa nanti you boleh tanya saya, PM saya direct ke ataupun tanya dalam group lah. Okay. Jumpa lagi, bye-bye. Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.